Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 10 hari bulan 12 2020 kita teruskan perbincangan kita dalam sebuah kitab, nama dia Ar-Rahmatul Muhdah. Rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada alam seluruhnya, bukan kita saja, kepada alam seluruhnya, iaitulah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam ayat suratul Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat kepada alam ini. Jadi alhamdulillah, kebetulan malam kita pula dipanggil malam selawat. Setiap kali ya sebut ya nama Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, semuanya selawat. Kita nak meraih sebanyak mungkin selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama majlis kita ni pengajian, tapi dia juga majlis selawat. Kerana itu anak setiap hari malam Jumaat, hari Jumaat, slogan kitanya ingat Jumaat, ingat selawat. Jangan lupa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tajuk perbincangan kita dalam kitab ini di bawah tajuk Rahmatun Muhdah, rahmat lil alamin, rahmat yang dianugerahkan. Siri yang ke-18, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil kuffari wal a'da'i fid dunya. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir dan musuh-musuh, musuh dia, musuh Islam di dunia. Jadi di dunia ada, di akhirat cerita lain. Maknanya atas dunia ni bagaimana kita dengan orang kafir. Kalau kita baca dalam sejarah dunia ni, sejarah manusia, kita tak akan jumpa sebagaimananya rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musuh dia nak banding dengan orang lain. Orang lain kalau dengan musuh cara nak sembelih. Nabi kita tidak, dengan musuh dia nak ajak berdamai, nak ajak masuk Islam, nak menyelamatkan mereka. Itu khija Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Khija dianya nak ajak orang masuk Islam, nak menyelamatkan mereka daripada api neraka. Ini yang paling besar sekali. Walaupun ada orang cuba nak bunuh Nabi, seorang perempuan Yahudi meracun, tak racun dalam makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah tidur, pak cik ni mari nak gomor dia, Nabi kita tak balas. InsyaAllah ada 20 contoh ciri-ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kufar, musyrikin, munafiqin dan juga al-a'da, musuh-musuh Islam di dalam dunia. InsyaAllah kita cuba ambil secara ringkas, serengkah yang mungkin. Kitab kita ni besar, walaupun besar, kita akan ambil secara ringkas. Ana akan ikhtisarkan mengikut waktu yang ada kita ni, yang sesuai ini insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Yang pertama, hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, diutus oleh Allah Taala ke dunia ini, wujudnya Nabi di atas dunia ini adalah merupakan rahmat kepada sekalian, yang menyebabkan orang kafir tidak lagi dibinasakan di hadapan muka Nabi mereka. Itu perbezaan. Beza Nabi dengan para anbiya yang terdahulu. Nabi-nabi dulu kalau mari, orang tak hirau, tak dengar kata binasa. Alhamdulillah, dalam siri pengajian tafsir kita selepas salat subuh, kita dengar banyak siri dah. Kaum Nuh tenggelam, Fir'aun tenggelam, kaum Lut balik bumi, hujan batu, kaum Samud, kaum wa ila akhaw ila adin, kaum Ad
semua binasa. Illa Quraisyan, kecuali Quraisy tidak binasa seluruhnya. Bahkan ramai yang masuk Islam nak banding dengan mati kafir. Allahu Akbar. Hadza, inilah nabi kita. Hadza nabiyuna, yang digelar dengan nama rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, tanda tuan-tuan, dalam suratul Anfal, surah Al-Anfal ayat 32-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam ayat ini Allah kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah kata aku tidak binasakan mereka, azab puak-puak itu, sedangkan Nabi ada bersama dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat 23. Maaf, ayat 33. Kecil dia punya tulisan. Ayat 33 ini menjawab kepada cabaran Abu Jahal. Abu Jahal mari tengok ayat 32, Abu Jahal cabar Nabi. Dia kata apa? Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'azabin alim. Dia kata, ya Allah, kalau betul hak Muhammad bawa ni ajaran daripadamu, mari turunlah kepada kami hujan batu dari langit, atau wak mari azab. Oh, dia cabar. Maka Allah jawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah SWT tidak akan azabkan mereka sedangkan Nabi ada bersama mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Taala tidak azab mereka sedang mereka beristighfar. Hadza hadis rawahu Anas bin Malik, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kata di para ulama tadabbur Quran, dikata apa? Nabi ada selamat. Sekarang ini Nabi dah wafat, habis yang menyelamatkan kita apa lagi? Wahum yastaghfirun, yang menyelamatkan kita istighfar. Perbanyakkanlah istighfar, banyakkanlah taubat pada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita masih selamat. Jangan takut, kalau tidak benak kita kan, kita boleh selamat lagi insya-Allah. Umat dulu mati tergelerai habis. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati sikit. Kuat Abu Jahal lawan Nabi 13 tahun. Apa dia tak buat? Segala penglima gerabah Quraisy, apa yang dia tak buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Allah Taala ambil mereka dalam peperangan Badar hanya 70 orang saja. 70 mati. 70 lagi ditawan. Dalam peperangan Uhud beberapa orang je mati. Orang Islam pula ramai mati. Dalam peperangan Ahzab tak ramai mati. Maknanya mereka ini masih lagi di dalam skop duduk dalam suasana tidak diazabkan, tidak dibinasakan seluruhnya dengan sebab wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Nabi sudah wafat, yang ada di hadapan kita istighfar. Insya-Allah kita istighfar banyak-banyak, Allah Ta'ala selamatkan kita insya-Allah. Itu yang pertama. Wa min mazahiri rahmatin Nabi Mustafa al-Karim, di antara fenomena ciri-ciri rahmat Nabi sallallahu kepada kafir dan musuh, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak setuju untuk dibinasakan orang-orang kafir yang ada di zaman dia. Tak setuju. Cerita dia begini, ana ringkaskan. Kalau baca kitab ni panjang.
waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif sebelum hijrah, orang Taif hina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai penghinaan. Kata macam-macam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabar. Nak balik keluar daripada Taif, dilontar pula dengan batu. Masya-Allah, tabarakallah. Nabi keluar daripada Taif, wa ana mahmumun ala wajhi. Nabi kata, aku keluar dalam keadaan sedih, duka cita, lebih sedih daripada hari Uhud. Tu kata Nabi. Berjalan. Sedar-sedar sampai di Qarnus Ta'alib, tiba-tiba dia tengok awan gelap langit. Bunyi suara langit. Rupa-rupanya malaikat turun, Jibril. Jibril kata, ya Rasulullah, kami malaikat di langit duk tengok apa yang berlaku, tapi kami tidak dibenarkan oleh Allah untuk turun membantu. Hari ini dapat kebenaran. Bersama dengan aku ini Malakul Jibal, malaikat ketua eksekutif jaga bukit dalam dunia ni. Semua bukit di dunia duk tangan dia belakang. Mu nak bukit mana? Allahu Akbar. Malaikat kata, ya Rasulullah, ana Malakul Jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika li ta'murani bi amrik. Aku ni ketua penjaga bukit, Allah hantar mari nak suruh tuan perintahkan kepada saya nak ambil bukit mana di Taif, campur atas kepala puak-puak Sakif yang kerah kepala jadi hina tuan. Allah, apa kita? Nabi tak jawab. Malaikat kata, kalau kita ambil dua bukit besar Mekah, nama dia Jabal Akhshabaini, boleh tak? Ambil dua bukit ni nak kita atas kepala Taif, supaya kita balik mula Mekah. Kalau kena ke kita kak, dipersilakanlah malaikat. Dia kena aku sangat lah. Nabi kata, la, tidak. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Masya-Allah, tabarakallah. Tidak, aku mengharapkan Allah Ta'ala akan keluarkan daripada zuriat mereka, keturunan dia, orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Mana kalau geng tua-tua tak beriman, anak cucu dia kita mengharapkan beriman. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, di antara tarikh ini dengan tarikh pembukaan kota Mekah lebih kurang 10 tahun. Lepas pada 10 tahun, apa jadi? Habis pakat masuk Islam belaka. Sebab rahmatan lil alamin. Kalau Nabi suruh mati dah buat tu. Kafir habis duduk neraka. Tapi Nabi kata tak. Allahu Akbar. Laqad tahaqqaqa, maka telah terjadi apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau hak tua-tua ni tak hirau, aku harap yang muda-muda masuk Islam. Mengikut dalam ahli sejarah kata, iaitu aslama jami'u man fi Makkah, orang-orang di Mekah masuk Islam sama ada sebelum pembukaan kota Mekah ataupun selepasnya, siwa lebih kurang 130 orang sahaja yang tidak masuk Islam. Maknanya kalau kain lalu mati habis dah puak tu. Masuk Islam belaka. Puak-puak di Mekah, geng-geng Abu Jahal masuk Islam pada pembukaan sampai ke tarikh pembukaan kota Mekah, kecuali 130 orang. Sama ada mereka telah dibunuh dalam peperangan, seperti yang telah berlaku dalam peperangan Badar, 70 orang. Mana 130 orang Mekah yang mati kafir. Mengikut dalam kajian kita ni. Kama aslama ahlut Taif. Orang Taif pula, hak Nabi kita tak mau jatuhkan bukit atas kepala dia tu, masuk Islam semuanya, kecuali mereka yang telah dibunuh dalam peperangan Hunain, wahum qillah, beberapa orang sahaja. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaih, Allah Ta'ala lah mencurahkan selawatnya, rahmatnya ke atas, salamnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma arhamahu wa ahlamahu wa asbarahu. Allahu Akbar. Betapa
sabarnya, betapa rahmatnya, betapa kasihan belahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Kalau Nabi suruh mati, kafir dah buat tu. La ilaha illallah. Baiklah. Yang ketiga, nak habis 20 ni. Yang ketiga di antara ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kafir, Nabi kita tidak mendoakan ke atas puak-puak kafir supaya binasa semua. Tak. Nabi tidak berdoa. Berbeza dengan Nabi lain. Nabi Nuh AS setelah dia dapat maklumat, Allah kata tak ada lagi orang beriman, Nabi Nuh doa, mati habis. Musa, dia tahu Fir'aun tak akan beriman, Nabi Musa doa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, mati habis buat dia. Kata di Abu Hurairah, orang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jahat buat kafir ni, ud'u alal musyrikin. Boleh tak Rasulullah doakan ke atas puak kafir kau ni? Gedai bel sangat, sangat. Orang Kelantan kata meta sangat puak ni. Oh, jahat sangat. Nabi kata apa? Tengok jawapan. Jawapan rahmatal alamin. Nabi kata, inni lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Subhanallah. Nabi kata, aku tidak diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pelaknat, tapi aku diutus oleh Allah Ta'ala pembawa rahmat. Hadha hadis rawahu Muslim. Ketika datang Tufail bin Amr ad-Dausi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, inna dausan asad. Puak-puak keluarga kami ni Daus deraka, kafir, tak mau masuk Islam. Fad'ullah alaiha, doalah Rasulullah biar mati habis puak ni. Oh, sudah. Marah ni puak Tufail marah. Agak-agaknya apa dia? Nabi doa macam mana? Tengok tuan-tuan. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Subhanallah. Ya Allah, beri hidayah kepada kabilah Daus, bawa dia ke Mekah, ke Madinah ini, masuk Islam. Masya-Allah, muttafaqun alaih. Abi buat Daus berjujuk pakat masuk Islam. Subhanallah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak doa. Jadi kita hari ni pun kalau tengok orang kafir, tengok orang tak baik, tengok orang tak solat, tak tutup aurat, jangan doa laknat. Allahumma hdi, ya Allah, hidayahlah kepada mereka supaya jadi baik. Doa kita. Lebih-lebih lagi keluarga kita, anak-beranak kita, anak-anak kita, kena kuat doa, jangan duk main-main, jangan duk mudah-mudah nak laknat lah. Yang keempat, di antara hadis doa Nabi kepada Daus tadi, muttafaqun alaih. Yang keempat, di antara ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa pada hari peperangan Uhud bil afwi wal maghfirah, supaya Allah Ta'ala beri kemaafan, keampunan kepada kaumnya. Walaupun di saat itu 70 sahabat Nabi mati syahid. Nabi berdarah muka dia, patah gigi dia, terkepit kepala dia dengan topi besi. Allahu Akbar. Kata di Abdullah Mas'ud, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i darabahu qaumuh. Aku nampak lagi Nabi duk cerita bagaimana Nabi dulu telah dipukul oleh kaumnya. Wahwa yamsahud dam, sedang Nabi sedang gosok kesak darah di muka dia. Nabi berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kepada kaum aku kerana mereka tidak mengetahui. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini cerita Nabi, mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan marah sekalipun, dia berdoa baik kepada kaumnya. Kata di Al-Hafiz Ibn Hajar, dia kata apa? Maksud keampunan dalam hadis ini iaitulah maaf. Ya Allah, maaflah kepada kaum. Kalau dia oleh kerana mereka kafir, tak boleh kita nak minta ampun pada orang kafir, tapi minta maaf. Maknanya jangan binasa lagi puak ni biar dia masuk Islam. Subhanallah. Ada juga kata Ibn Hajar, ighfir lahum, bermakna ihdihim ilal Islam, berilah hidayah mereka kepada Islam. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena belajarlah. Lidah Nabi basah dengan rahmat kepada umat. Tak ada doa laknat, tidak ada doa-doa kebinasaan, kecuali segelintir yang kecil je. Adalah beberapa kes yang kita akan tengok nanti, insya Allah.
Kisah yang kelima, ciri yang kelima, apa yang berlaku semasa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Apa ni? Unta dia tak mau pergi. Tak mau pergi. Tak mau masuk dalam kawasan Mekah tu. Duduk je. Maka sahabat-sahabat kata khala'atil qaswa. Qaswa unta tak dengar kata. Nabi kata tak. Bukan perangai dia tak dengar kata ni. Walakin habisah habisul fil. Tetapi Allah Ta'ala yang menyekat tentera bergajah masuk Mekah dulu, Tuhan sekat. Unta aku ni tak segi. Maknanya bukannya perangai unta aku tak dengar kata kan. Jadi dalam perjanjian itu Nabi kata wallazi nafsi bi la yasaluni khuttah yu'azzimuna fi hurmatillah illa a'taitum iya. Kalau kafir mari berunding aku nak buat satu perancangan mengagungkan Kaabah, menghormati Mekah, aku akan terima. Hadis ini dalam Bukhari. Maka marilah perjanjian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wakil Quraisy. Seorang tak jadi sehinggalah datang seorang wakil yang terakhir, nama dia Suhail bin Amru. Tanda nama Suhail. Bila Suhail bin Amru mari buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak berat sebelah. Tidak seimbang. Orang Mekah lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Orang Madinah lari Mekah, tak payah hantar. Pelik ni. Sayyidina Umar kata falima na'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita nak bagi kelemahan, menunjuk kita lemah dalam agama ni? Nabi kata bukan lemah. Itu adalah merupakan satu strategi yang Allah Taala wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun nampak berat sebelah, tapi oleh kerana perjanjian ini untuk menyelamatkan Kaabah daripada berlaku pertumpahan darah, Nabi terima. Lepas terima kena balik Madinah, bukan boleh masuk Mekah. Tahun depan, tahun yang ke-7 barulah boleh masuk Mekah selama 3 hari. 3 hari tu pun nak kena kacau lagi, nak kena ngenak lagi ke puak Quraisy. Macam-macam dia punya kerenah kan. Baik, kita pergi kepada ciri yang ke-6. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang yang khianat nak bunuh dia semasa perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah kata di Anas radhiyallahu anhu, anna 80 rajulan min ahli Makkah. 80 orang penduduk Mekah, mana tentera Mekah, naik atas bukit di Tan'im, lengkap bersenjata, nak serang hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Fada'a alaihim fa akhazahum salaman. Nabi kita berdoa, mereka kena tawan, kena ikat. Wak mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, patutnya mu nak serang hendak aku ni. Aku dengan pakai ihramnya, dengan mari berunding perdamaian, nak serang. Boleh dia kalau nak bagi penampak pun. Lah, Nabi kita fastahyahum, Nabi kita lepas. Janji jangan buat lagi. Allah Ta'ala turun ayat Quran suratul Fath, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaih. Allah Ta'ala yang tahan tangan dia daripada serang kamu, dan Allah Ta'ala tahan tangan kamu daripada serang mereka setelah kamu mampu, kamu dah tangkap, lepas. Itu rahmat Nabi, tak apalah. Oleh kata kita mari nak berunding, geng-geng hak orang panggil yang terlepas pandang ni lepas. Kisah yang ke-7. Di antara ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku pada hari pembukaan kota Mekah. Waktu pembukaan kota Mekah makna Nabi sudah menang. Mekah di bawah kuasa kita. Puak-puak Quraisy tunduk belakang, menunggu apakah yang akan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka. Boleh ya, bagi isyarat gitu, pancung habis tekok, menunggu. Sa'ad bin Ubadah, seorang panglima Ansar, jumpa dengan Abu Sufyan. Dia kata al-yaum yaumul malhamah, al-yaum tustahallul Ka'bah.
Hari ini hari perang besar. Hari ini kita akan ganyang Kaabah. Oh, sudah. Abu Sufyan pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Sa'ad cakap macam ni. Betul ke? Nabi kata, la. Hadza yaumun yu'azzimullahu fihi Ka'bah. Hari ini hari Allah Taala muliakan Kaabah, dan hari ini hari kami akan pakaikan kepada Kaabah kemuliaan. Tak ada. Oh, marah. Ada riwayat lain kata, al-yaum, hari ini hari Allah Taala muliakan Quraisy. Maka Nabi kita marah pada Sa'ad. Jangan cakap lebih daripada apa yang diberi. Maka Nabi tarik bendera yang ada di tangan Sa'ad, beri pada orang lain. Sebab Sa'ad cakap tak betul, tak kena. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu pembukaan kota Mekah terserlah banyak perkara-perkara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi arahan supaya masuk dalam rumah dia aman. Siapa masuk dalam masjid aman. Siapa dia masuk dalam rumah Abu Sufyan aman. Kecuali beberapa orang Nabi sebut orang ni dibunuh walaupun sedang bergantung di kelambu Kaabah. Kalau kita baca dalam sejarah, jahat sangat, jahat doa. Jahat sangat ni. Berapa orang nama penjahat yang dijatuhkan hukuman ini? Katanya ada beberapa orang, ada kata 10 orang je dia. 6 laki-laki, 4 perempuan, ataupun 8 laki-laki, 2 perempuan, gitulah. Yang penting beberapa orang sahaja, 10 orang atau 9 orang. Nama-nama ni tak boleh dilepaskan. Jadi di antara yang dibunuhnya 4 orang, iaitulah Abdullah bin Khattal, Huwairis bin Nuqaib, Maqis bin Sababah, dan seorang hamba kepada Ibnu Khattal. Hak lain di antara nama yang disebut Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah ibnu Sa'ad bin Abi Sarh, Habbar bin Aswad. Ikrimah lari, naik pergi ke laut, naik kapal nak lari. Tiba-tiba ombak besar mari. Dia bernazar, kalau aku lepas selamat tak tenggelam laut, aku balik nak pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik masuk Islam. Ikrimah menjadi panglima Islam. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh mari berlindung di rumah Sayyidina Uthman, mari masuk Islam. Yang pentingnya beberapa nama saja yang Nabi kita sebut nama tadi. Yang dibunuhnya berapa orang? 4 orang. Wallahu alam. Yang lain-lain tidak. Baik. Yang ke-8, Nabi kita sallallahu berdoa ketika berlakunya kemarau di Mekah. Bila puak kafir ni jahat sangat, maka Nabi kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu kepada Quraisy. Maka ketika itu terjadilah kemarau yang panjang. Da'a alaihim bisinin kasini Yusuf. Doa biar kemarau, tak ada hujan seperti kemarau zaman Nabi Yusuf, kering. Tak lama Abu Sufyan mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir. Dia kata, ya Muhammad, ud'u Allah. Tolonglah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Taala angkatkan bala ni. Tak ada orang lain dah, mu ya boleh. Dia tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bila berdoa, lepas. Bila lepas, kafir situ juga. Nabi tak beriman, mari pula kemarau. Yang pentingnya, walaupun orang kafir mari minta doa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan, ya Allah, kembalilah bumi Mekah ni subur balik, turun hujan, angkat ke kemarau. Habis kita. Allahu akbar. Baik, kita pergi kepada kisah yang ke-10. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang yang cuba nak bunuh dia. Mu nak bunuh aku ni? Kerak kepala lah. Nabi tidak balas. Contohnya, Labid bin A'sam, munafik,
yang menjadi tali baru Yahudi coba melakukan sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sihir kecil ah. Sihir yang menyebabkan Nabi tak boleh duduk dengan Aisyah. Dengan orang lain tak ada. Namun Jibril datang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kena sihir itu. Maka dia beritahu siapa dia yang kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak balah, tidak kata ambil labit, pancung. Tak. Lepas pada tu lepas. Satu. Yahudi, perempuan Yahudi, waktu Nabi kita pergi ke Khaybar, perempuan ni cuba masuk racun dalam kambing. Oh, dia panggil kambing. Kambing tu cakap, Rasulullah ada racun ni. Nabi kita berhenti makan. Panggil pak cik, mari sini. Nabi tanya, kenapa mulut tak racun? Kenapa membuh racun? Allahu Akbar. Dia kata apa? Sedap juga jawapan dia. Dia kata, kalau mu kaki kelentung, mu mati dengan racun ni. Tapi kalau kamu Nabi, mu tak akan mati. Subhanallah. Nabi tak bunuh dia. Cuma katanya, ya orang lain yang racun tu kena bunuh dengan sebab ada sahabat yang mati dengan sebab tu. Tapi isu dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku. Sahabat minta Rasulullah, ala naqtulha, kita pancung puan cik ni, main racun-racun. Nabi kata, la, hadis ini muttafaqun alaih. Cuma dalam peristiwa lain, dia maknanya dengan Nabi, Nabi kita tidak balas bunuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah pokok, kan, berehat, dia kata pada dia, mari Arabi ambil pedang Nabi nak baca. Siapa selamat kamu? Nabi kata, Allah. Jatuh pedang. Nabi ambil pedangmu, siapa selamat? Tak kata apa dia. Nabi kata lepas. Main nak bunuh orang, ambil perai pedang kita ni. Nabi tak balas balik. Allah, banyak lagi lah cerita-cerita. Puak-puak Yahudi, puak-puak apa ni yang coba nak bunuh Nabi ni beberapa kali. Maka Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka, dimaafkan. Allahu Akbar. Cerita dia ni panjang lah. Cerita orang nak bunuh saja ni pun banyak sekali. Tapi cukuplah untuk menyatakan ciri-ciri rahmat Nabi SAW kepada kita, kepada umat dia, dia tak balas bunuh orang khianat dia. Tadi ada seorang makcik telefon. Dia kata, Ustaz, salah kau saya bersikap begini. Kata apa sikap? Dia cerita, dia tak mau maaf pada orang. Kononnya orang tu buat khianat dia, buat macam sihir, bomo lah. Kita kata, makcik, Nabi orang nak bunuh beberapa kali pun Nabi maaf. Takkanlah kita tak boleh maaf. Oh, saya tak boleh maaf. Dah telefon buat apanya? Tak suruh telefon ke Ustaz lah. Dia nak telefon, nak suruh kita benarkan dia tak maaf. Kita kata, la, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kan? Dalam sunnah Nabi, Nabi ajar suruh maaf. Dia tak suruh kita ajar, dia tak mau maaf. La. Yang ke-10, ciri yang ke-10, iaitu apabila orang kafir mari minta perlindungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kena bagi perlindungan pada dia. Dia panggil al-ijar. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kalau mari minta berlindung, bagi dia. Biar dia dengar Quran, biar dia dengar. Dalam siri yang lepasan ada cerita dalam hikayat fiqh, bagaimana seorang nama dia Sumamah bin Usal, dia kena ikat dalam masjid Nabi 3 hari, tak mau masuk Islam. Tapi dia nak tengok apa orang buat, apa Nabi mengajar, dia duduk dengar. Bila Nabi lepas dia pergi mandi, U-turn balik masuk Islam. Dia kata, aku tak mau masuk Islam dengan paksa. Sekarang ni aku bebas, aku masuk Islam. Rahmat Nabi SAW. Maknanya kalau orang kafir mari nak minta perlindungan, nak duduk kat kita, kita kena bagi. Biar dia dengar kalam Allah. Allahu Akbar. Yang ke-11, di antara ciri rahmat Nabi SAW kepada umat dia, dia akan pergi ziarah orang sakit di kalangan orang kafir. Sama ada kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir ahlul kitab yang duduk dalam negara Islam, ataupun musyrikin, orang kafir betul-betul kafir Arab, musyriki Arab.
Kalau ada maslahah, mana kalau kita gini ada peluang untuk dakwah, kita akan pergi. Kita ni kena ada pergi ziarah orang sakit, pergi ke hospital, bagi tanya orang ibadat ke tidak. Kalau orang bukan Islam, bagaimana kita nak dakwah dia masuk Islam? Kena cuba. Di antaranya Nabi SAW pergi ziarah ulam Yahudi, anak orang Yahudi yang khidmatkan Nabi SAW. Nabi pergi ziarah dia, Nabi kata, ya ulam, aslim. Awal, kalau bahasa Kelantan kata, awal masuk Islam. Budak ni tak berani nak mengucap, tengok kayuh dia. Abah dia kata, atai Abul Qasim, ikut Abul Qasim ajar, ikut. Fa aslama. Budak ni masuk Islam. Bila masuk Islam mati. Subhanallah. Masya Allah. Nabi kita keluar daripada rumah dia, Nabi kata apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan budak ini daripada api neraka. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Dan Nabi SAW juga sentiasa pergi ziarah bapa saudara dia Abu Talib ketika nak mati. Nabi kita pergi ajar, mengucap, ajar masuk Islam. Tapi apa boleh buat? Nasib dia malang. Abu Jahal duk tunggu, tak mau masuk Islam, akhirnya mati begitulah. Yang pentingnya kita kena usaha. Kawan kafir, jiran, tetangga, kawan-kawan, friend kita, usahakan. Biar mereka mati dalam keadaan Islam. Yang ke-12, di antara ciri-ciri rahmat Nabi SAW, Nabi suruh kebumikan mayat orang kafir. Abu Talib mati, Nabi kata kebumikan jenazah dia. Buat dengan cara baik. Waktu dalam peperangan Badar, 70 orang ketua Quraisy mati. Nabi kata ambil dia pergi tak dalam telaga di Badar. Dia tak kata biar gitu lah, biarnya makan dia anjing. Hina. Lah, Nabi kata kebumikan mayat. Dia kata daripada ulama, ini salah satu daripada ciri rahmatnya Nabi SAW. Dia mengarahkan supaya dikebumikan jenazah mayat-mayat orang kafir, tidak dibiarkan menjadi makanan anjing ataupun serigala. Ciri yang ke-13, Nabi SAW tidak membenarkan dalam peperangan kita bunuh kanak perempuan, kanak-kanak, orang tua. Tok-tok guru, padri-padri dalam gereja, jangan kacau dia. Tapi ingat, kalau wanita ni bawa senjata juga, lawan. Orang tua bawa senjata, kita bunuh. Tapi kalau dia orang tua tak larat, berjalan apa, bergetar lutut, kata orang tak. Wanita-wanita yang duduk ngasuh anak rumah, jangan kacau. Nabi kita tak benar, kan? Bunuh wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, padri-padri dalam gereja, jangan. Itu di antara contoh. Patut Nabi kata, bunuh kabilah, buat kafir tu lah. Bukan itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu orang bukan Islam. Tapi oleh kerana mereka bukan tentera, kenapa kita nak bunuh dia? Yang ke-14, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar surat jemput masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Nabi kita hantar surat kepada raja-raja, pembesar-pembesar negara, yad'uhum ilal Islam, ajak masuk Islam. Jadi hak tak ada yang koyok surat Nabi, ada yang terima dakwah Nabi, ada yang hormat tak masuk Islam. Macam Raja Rom, dia terima surat Nabi. Katanya disimpan surat itu. Raja Parsi tengok surat Nabi, perang koyok. Nabi kata mazzakallahu mulkahum, Allah Ta'ala akan koyokkan kerajaan mereka. Parsi di antara negara yang awal jatuh sebab dia koyok surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke Muqawqis Raja Mesir cerdik, dia hantar mari wanita Maryah kepada Nabi, hadiah. Dongki nama Dul, hantar. Mana dia baik. Sehingga Nabi kita pesan kepada orang yang nak perang itu, pesan supaya buat baik kepada orang Mesir dan lagi-lain. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-15,
Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ketua-ketua tentera supaya jangan, kalau berlaku peperangan, jangan kelar mayat, jangan rusakkan mayat, jangan duk belah perut tak tahu kalu, jangan bunuh kanak-kanak dan sebagainya. Dan Nabi pesan kepada para sahabat, ud'uhum ila thalathi khisal, sebelum apa-apa jadi 3 perkara kita kena buat. Apa dia? Yang pertama, ajak masuk Islam. Masuk Islam, tak mau, duduk di bawah pemerintah Islam tanpa sebarang setitik darah tak tumpah, tak mau. Yang ketiga baru perang. Sebab perang ni salah satu daripada sama ada kita menang atau kalah, dua tu ya. Sama ada negara kita hancur ataupun kita menang, dua, menang atau kalah kan. Maka itu dia panggil cara Islam, bukan mula dengan peperangan, mula dengan dakwah. Tuan-tuan kena ingat, insya-Allah dalam siri yang akhir nanti kita akan menjawab beberapa kekeliruan yang dibuat oleh orang-orang anti-Islam. Mereka katakan Islam ini bergerak, tersebar dengan pedang, dengan darah. Lah, kita kata dengan dakwah, bukan dengan darah. Allahu Akbar. Kemudian kita pergi kepada yang ke-16. Di antara ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah walaupun dia telah bunuh orang Islam. Contohnya dalam peperangan, perang dia bunuh orang Islam, kerak tangan, lepas tu dia pun isytihar masuk Islam, kita tak boleh lagi bunuh dia walaupun dia telah khianat kepada kita. Sebagaimana apa yang berlaku kepada Miqdad bin Aswad. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku jumpa dengan kafir, dia pelawai aku, dia kerak tangan aku, contoh dia kata, kemudian dia lari, aku kejar-kejar dia sampai dapat tangkap, kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadah, macam mana aku nak buat? Afa aqtuluh, boleh tak saya bunuh dia? Sebab dia potong tangan saya, dia bunuh orang Islam lain, tiba-tiba dia isytihar masuk Islam, macam mana sikap saya? Sudah. Qala la taqtulhu, jangan bunuh dia. Terkejut Aswad, Miqdad. Faqultu ya Rasulullah innahu qad qata'a yadi, dia kerak tangan saya Rasulullah, bolehlah aku? Summa qala ba'da qata'a, lepas dia potong tangan saya atau dia bunuh orang Islam, dia mengucap macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu, Nabi kata jangan bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, tukar tempat. Maknanya bertukar tempat, kamu sudah menjadi pembunuh kepada orang Islam. Hadis ini muttafaqun alaih, dan banyak lagi peristiwa, di antara peristiwa Usamah bin Zaid, dia pergi ke Juhainah, dia kejar-kejar seorang ni. Bila kita dapat kepung dia pun kata la ilaha illallah. Usamah ambil pedang dia, zab, tikai, mati kawan tu dengan tombak dia. Sampai ke Nabi panggil Usamah, ataqtulahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Usamah mau bunuh dia lepas dia mengucap. Usamah kata dia mengucap takut ke pedang ya Rasulullah, bukan mengucap sungguh. Nabi ulang kalimah tu, mau bunuh dia lepas dia mengucap Allah. Usamah kata, kalau aku baru masuk Islam hari ni, selamat aku daripada kena marah. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Itu rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang dah mengucap tak boleh kacau lagi. Pasal itulah orang munafikin zaman Nabi selamat, Nabi tak boleh nak buat apa, sebab kita ambil hukum zahir. Yang ke-17, di antara rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berpesan kepada sahabat-sahabat dia bila berjumpa dengan ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang-orang yang sudah berdamai dengan orang Islam ni, kita jangan bunuh dia. Nabi sebut kamu akan pergi ke Mesir. Di Mesir ni ada keluarga kita di sana, mu jangan zimmatan wasir, ada perjanjian dan ada waris-waris. Sebab apa? Sebab Muqawqis dah hantar mari siapa tadi? Maryah Qibtiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita guna Maryah ni sehingga lahirnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi kita pesan, mu jangan ngenak ke buat dia ni,
Nah, janganlah dengan sebab ada hubungan silaturahim. Mana Nabi kita berpesan, Nabi kata jangan duduk buat tak baik kepada mereka. Baik, yang ke-18. Di antara ciri-ciri lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Ini penting ni, tanda-tanda membenarkan orang Islam buat baik kepada keluarga dia yang belum Islam. Kita macam kita di negara kita lah, masyarakat majmuk ni kan, Malaysia ni ada orang masuk Islam, keluarga dia belum Islam, mu'alaf kita panggil. Habis macam nak buat? Seorang sahabat nama dia Asma binti Abi Bakar. Asma ni mak dia sendiri, bekas isteri Abu Bakar lah, kafir, tak masuk Islam. Berpisahlah dia. Faqadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun. Mak dia mari Madinah nak pergi jumpa dengan Asma. Dia kafir. Asma kata, macam mana nak buat ni? Kafir, non muslim. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mak saya dalam perjalanan mari daripada Mekah ni, nak mari Madinah ni. Afa asilu ummi, boleh tak saya buat baik kepada mak saya? Agak-agak Nabi kata kafir tu lah. Nabi kata na'am sili ummaki. Nabi kata ya, buat baik kepada makmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Masya-Allah, tabarakallah. Ini hadis menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita orang bukan Islam buat baik kepada keluarga-keluarga kita yang belum Islam. Orang Islam boleh buat baik kepada keluarga dia yang non muslim, tidak jadi masalah. Kita pergi, contohnya kalau Cina, hari tahun baru Cina boleh pergi. Tapi dia tak boleh menyertai mereka di dalam perayaan agama. Macam agama dia ni moja hatu ke berapa dia syirik, tak lagi. Tapi majlis makan-makan, majlis apa, itu dibenarkan. Ini tidak jadi masalah. Jadi boleh kita ikut budaya-budaya, tidak jadi apa. Boleh pergi orang-orang bukan Islam pada hari-hari kegembiraan mereka. Kalau ada mati contohnya, dia Islam, mak dia, ayah dia mati, kafir, dia boleh pergi. Boleh tengok mayat, boleh pergi jalan sekali dengan mayat, cuma dia tak boleh doakan keampunan kepada mayat, tak boleh. Habis boleh ucap takziah, boleh. Contohnya kita ada kawan non muslim mati, keluarga dia mati, dia sebelah kita sini, dia sini, meja pejabat, meja sekolah. Kita boleh ucap takziah, tapi jangan doa. Kita kata semoga saudara bersabar dengan pemergian orang yang disayangi. Mudah-mudahan kita semua sihat, dalam keadaan aman, tenang, gitu ya. Yang kata semoga Allah Ta'ala ampun, tak boleh. Doa ampun tak boleh sebab dia kafir. Cuma kita boleh doakan untuk dia, minta sabar, bertenang, gitulah kita kata. Kalau dia mati anak kan, kita kata mudah-mudahan ada lagi orang lain yang bantu makcik, tuan. Kita boleh mendoakan kepada dia, bukan doakan kepada orang mati untuk keampunan. Itu tak boleh. Boleh pergi. Oh, dia kata nak pergi tengok bakar, pergi tengok. Macam-macam dia punya itu dia panggil, Allah Ta'ala izinkan orang Islam dengan bukan Islam dalam perkara-perkara adat budaya kehidupan boleh. Tapi kalau dia ajak sembah tak paiko, itu agama tak boleh. Kita kena pisahkan di antara agama dengan budaya, kena pisah dua tu. Yang ke-19, Nabi SAW larang daripada mengganggu, membatalkan perjanjian-perjanjian damai yang telah dibuat di antara Islam dengan kafir. Jangan. Tidak benar. Kita dak ni sama-sama orang Islam berbatal perjanjian. Allahu Akbar. Nya kacau sama-sama dia. Oi, pelik dunia nak kiamat. Kan? Maka Nabi kita larang pergi bunuh muahad kafir yang buat perjanjian damai dengan kita. Ia mustakman, kafir yang minta keamanan masuk negara kita. Kafir ni banyak jenis. Yang boleh kita berlawannya nama dia kafir harbi. Hok lawan perang tu boleh. Kafir ni ada zimmi, ada muahad,
ada musta'man. Jadi jenis-jenis kafir ini tak boleh kita bunuh dia sebab dia sudah minta keamanan untuk berdamai dengan kita dan sebagainya, maka kafir itu tak boleh kacau. Jadi kalau kafir hok ngenak, kafir harbi itu boleh. Baiklah, yang terakhir cara ringkasnya, di antara ciri rahmat Nabi SAW kepada orang bukan Islam, Nabi tidak mengarahkan sahabat-sahabat dia membunuh orang-orang kafir yang yang membuat onar kenak kepada orang Islam, kecuali beberapa orang yang terlajak jahat terlajak atau orang itu tak boleh. Dia bukan jahat peribadi dia ya, dia menghasut orang lain. Contohnya seorang Yahudi di Madinah, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia batal perjanjian dengan Nabi, dia pergi ke Mekah menghasut kafir Quraisy supaya serang di Madinah. Menjangan bimbang. Kamu mari ke bawah, kami dari atas serang. Mana kita serang kepung. Mari. Maka Nabi, kemudian dia pula penyair. Dia duduk kenak ke wanita Islam, tengok pakaian hitam macam gagak. Nah, kalau zaman kita tengok orang pakai produk macam ninja, macam-macam kata-kata lah. Kena ke Nabi SAW, maka Nabi tak tahan. Nabi kata, man li Ka'ab bin Ashraf, siapa di kalangan kamu orang yang boleh ambil tindakan bunuh Ka'ab bin Ashraf, kerana dia telah menyakiti Allah dengan Rasul. Mana terlalu jahat sangat. Itu boleh. Di antara lagi Salam bin Abi Al-Huqaiq. Al-Huqaiq. Orang ini juga kena, maka Nabi kita benarkan. Abdullah bin Khattal tadi, Nabi kata kalau jumpa dia bergantung di kelambu Kaabah, uqtuluh, bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam. Lepas tu Nabi hantar dia supaya pergi ambil zakat. Dia pergi, kan? Pergi bersama dengan seorang lagi orang Ansar. Gigi dia balah dua ni, lambat buat makanan, dia bunuh kawan tu. Dia tahu dia bersalah, dia pun lari pergi ke Mekah, masuk alik Quraisy. Faham cerita. Maka Nabi SAW bila sampai Mekah, Nabi kata Abdullah bin Khattal bergantung di kelambu Kaabah, uqtuluh, bunuh dia sebab dia telah jahat. Yang penting Nabi tak akan buat, tak akan jatuhkan hukuman sewenang-wenang kecuali orang ini melampau jahat. Maqis bin Sababah sama juga, mari ke Madinah walau masih pura-pura masih Islam. Kononnya nak ambil dia, adik-beradik dia dibunuh oleh salah seorang daripada orang Islam. Jadi Nabi nak bayar dia, bayar bampasan, dia panggil ganti rugi. Dia mari-mari jumpa dengan pembunuh adik dia, dia bunuh kawan itu. Dia pun lari balik Mekah. Maka Nabi sampai di Mekah, Nabi kata Maqis bin Sababah bergantung di kelambu Kaabah, bunuh. Maknanya orang-orang hak jahat doa ni, dan banyak lagi lah nama-nama lagi. Contohnya Yahudi Bani Quraizah yang melampau jahat kerana batal perjanjian, maka Nabi SAW bunuh mereka dengan hukuman yang dijatuh oleh Sa'ad bin Mu'az. Kata di ahli sejarah Madinah, ada lebih kurang 600 orang mereka ini ditawan dan dibunuh. Inilah para jemaah sekalian, kisah-kisah 20 kisah yang ringkasnya tentang mazahir, ciri-ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bukan Islam, non muslim, orang kafir dan musuh-musuh yang telah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersifat maaf, memaafkan, mengharapkan mereka masuk Islam. Alhamdulillah, tengok dalam fakta sejarah kata orang kafir Mekah yang mati tak masuk Islam hanya 130 orang sahaja. Yang lain-lain, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah. Baiklah, tamatlah kita. InsyaAllah siri yang akan datang kita jadikan agenda malam Jumaat, malam selawat, untuk kita baca kisah Nabi supaya kita dapat berselawat banyak. Siri yang akan datang kita akan baca tentang syumul, lengkap rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk seluruhnya. Tadi kita dah bincang dengan orang Islam, orang bukan Islam, hayawan,
Dan lain insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahmat dia tu merangkumi seluruh makhluk pada hari kiamat. Ya, dunia habis. Sekarang ni kita pergi kepada akhirat pula. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.